Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'udah thumma amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma atliq alsinatana bitilawati kitabikal azim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil maquli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan ma'a tadabburi wa tafakkuri wal 'amali bi muqtadal Qur'anil azim ya rabbil alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil qur'ana tartila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan hukum tajwid. Insya-Allah kita akan teruskan lagi perbincangan kita masih lagi dalam perbincangan sifat-sifat huruf, iaitu bahagian yang kedua daripada sifat huruf iaitu sifat huruf yang tiada berlawan. Pada sifat huruf yang tidak berlawan nombor 2 iaitu sifat al-qalqalah menggunakan kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Asy-Syaikh Muhammad As-Shadiq Qamhawi rahimahullah taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wal qalqalatu lughatan al-ittirab wat tahrik wat tahrik. Qalqalah pada di segi bahasa ialah bergerak, pergerakan. Maksudnya dia tak duduk diam, dia bergerak. Itu dari segi bahasa. Wastilahan ittirabul makhraji 'inda an-nutqi bil harfi sakinan hatta yasma' lahu nabratan qawiyyah. Dari segi istilah ialah pergerakan makhraj ketika menyebut huruf-huruf yang sukun, sehingga mendengarlah, maksudnya sehingga kita mendengar apa, bunyi huruf yang ditekan secara kuat. Itu maksud qalqalah. Wa hurufuha khamsatun majmu'atun fi qawlih qutubu jadin. Dan huruf qalqalah ni ada 5 yang terkumpul daripada rumus qutubu jadin. Wasababu fi hadha al-ittirab wat tahrik shiddatu hurufiha lima fiha min jahrin wa shiddah. Sebab berlakunya pergerakan pada, maksudnya pada huruf-huruf ni kerana apa? Shiddatu hurufiha lima fiha min jahrin wa shiddah. Kerana kuat maksudnya tekanan pada huruf tu, kerana huruf-huruf yang ditekan tu mempunyai 2 sifat, iaitu sifat jahar dan sifat syiddah. Kita akan sebut, kita baca dulu. Wal jahru yamna'u jarayanun nafas. Dan sifat jahar menghalang jarayanun nafas, maksudnya nafas tertahan. Wasyiddah tamna'u jarayanus saut. Dan sifat syiddah menahan perjalanan suara. Fahtajat ila kulfatin fahtajat ila kulfatin fi bayaniha. Maka berhajat kepada pergerakan kulfah apa dia? Okey. Tengok Ustaz. Kulfah. Ada perkataan yang payah sikit. Okey. Maka berhajat kepada tekanan pada menjelaskannya. Okey, maksudnya sebab sifat huruf-huruf ni dia ada sifat syiddah dengan sifat jahar. Okey, kita cerita dulu. Okey, sifat qalqalah ni adalah satu sifat yang mana dia bergerak. Dia menyebabkan huruf tu bila kita sebut tu seakan macam bergerak. Suara dia kita macam bergerak.
macam beralun. Okey. Sebab apa beralun? Sebab asal sifat-sifat asalnya lima huruf ni yang disebut qutbul jadi ni adalah huruf-huruf yang kuat. Huruf-huruf yang kuat yang punya sifat syiddah dan jahar. Okey. Macam mana kita nak tahu dia kuat ke tak? Okey, yang pertama kita test setiap huruf ni. Asal dia macam mana? Huruf qaf. Aq. Dia tahan. Nampak? Dia tertahan. Di situ ada tertahan nafas dan tertahan suara. Aq. Okey. Lepas tu ta. Up. Semua tahan. Nafas tahan, suara pun tahan. Okey. Lepas tu huruf ba. Ab. Okey. Lepas tu jim. Aj. Dia tak jadi aj, dia jadi aj. Ni asal ni. Dia sebelum qalqalah masuk ni. Okey, lepas tu huruf dal. Ad. Okey. Lepas tu masuklah sifat apa? Qalqalah ni pada 5 huruf ni. Jadi bila masuk sifat qalqalah pada 5 huruf ni, maka dia berlaku sedikit perubahan. Perubahan ni maksudnya dia ada sedikit macam pergerakan, ataupun kita kata nak kata lantunan pun mungkin boleh kata lantunan kau, ataupun pergerakan. Jadi tu dia kata fahtajat ila kulfatin fi bayaniha, maka berhajatlah apa huruf-huruf ni pada tekanan. Tu dia kata tadi nabrah, kan? Nabrah, tekanan kepada huruf-huruf ni. Jadi bila masuknya sifat qalqalah ni ada tekanan. Jadi asalnya yang semua sifat-sifat tu dia jadi apa? Macam longgak sikit. Jadi longgak. Bila masuk apa? Bila masuk sifat qalqalah. Macam kita tahu, kena praktikal. Wa maratibul qalqalati thalatha. Dan maratib qalqalah ada 3. Maksud maratib ni maksudnya kekuatan huruf tu. Turutan kekuatan huruf ada 3. A'laha at-ta. Huruf qalqalah paling kuat ialah huruf ta. Nanti kita tengok pada contoh. Nanti kita akan tengok contoh macam mana yang kata sifat qalqalah ni mengubah apa? Mengubah struktur asal huruf ni. Okey. Wa awsatuha al-jim. Pertengahan sifat qalqalah yang pertengahan ialah huruf jim. Wa adnaha, dan yang paling rendah al-baqi, iaitu 3 huruf yang baki. Apa dia? Huruf huruf qaf, fatu huruf ba dan huruf dal. Wa qila a'laha al-mushaddad al-mawqufu alaih. Qil ni maksudnya qaul dhaif. Yang kuat tadi, pendapat yang kuat yang tadi. Yang dikata paling kuat ni pendapat yang kedua. Pendapat yang kurang kuat. A'laha huruf yang bersyaddah, yang berhenti padanya, maksudnya macam huruf haqqa, kan? Tu dia kata paling kuat. Thumma sakin fil waqfi, kemudian yang sukun ketika waqaf. Thumma sakin waslan, dan kemudian yang sakin ketika wasal. Maksud sakin ketika wasal ni maksudnya sakin asli. Huruf yang sakin yang asal memang dia huruf sukun. Kalau yang tadi sukun sebab berhenti. Macam contoh kitab. Thumma sakin waslan ni maksudnya macam sukun asli qad aflaha, qad ya'lamu. Okey. Thumma al-mutaharrik, kemudian huruf yang berbaris. Tapi kita kena faham, sifat qalqalah ni, sifat qalqalah berlaku apa? Paling jelas ketika apa? Ketika sukun. Jadi bila disebut mutaharrik ini macam dia out of league, atau kita kata apa? Terkeluar daripada perbincangan. Walaupun kita tak nafikan bahawa maksudnya setiap sifat ni memang ada pada huruf-huruf tu, sekalipun apa? Dalam keadaan berbaris. Tapi perlu diingat bahawa
ketika sesuatu huruf itu dalam keadaan sukun, maka itulah orang kata apa, sifat-sifat dia paling jelas terzahir ketika dia berada dalam keadaan sukun. Okey, wal qalqalatu sifatun. Sekali kita cerita macam mana yang boleh mengubah. Wal qalqalatu sifatun lazimatun li hadhihi al ahrufi halata sukuniha. Dan qalqalah ni ialah sifat yang lazim. Sifat yang lazim ni maksudnya sifat yang memang ada, dia bukan mendatang, dia memang ada. Atau memang sifat yang lazim pada dia, bukan sifat yang mendatang. Okey lah. Li hadhihi al ahruf, maksud ahruf ni ahruf 5. Sebab apa dia sebut ahruf? Orang panggil, kalau dalam bahasa Arab orang panggil ahruf ni, orang panggil jam'ul qillah. Maksudnya jamak yang sikit. Jamak sikit ni maksudnya jamak lebih daripada 3 tapi tak lebih daripada 10. Tak lebih daripada 10. Nampak tak? Kalau lebih 10 orang panggil jam'ul kasrah. Nampak tak? Jam'ul qillah ni jamak, iaitu kita kata 3 dan ke atas tapi tidak melebihi 10. Nampak tak? Halat sukuniha, ketika sukun. Okey. Mutawassitatun kanat. Dia begini. Contoh qalqalah pada kedudukan pertengahan. Khalaqana, qitmir, ribwah, ijtabahu, yadkhulun. Mutatarrifah, ataupun di hujung. Maksudnya hurufnya di hujung. Qalqalah ni berlaku pada huruf yang hujung. Mutatarrifatan mawqufan 'alaiha, mithl khalaq, muhit, bahij, qarib, majid. Wa yajibu bayanuha fi halatil waqfi akthara min halatil wasli. Dan wajib menjelaskan sifat qalqalah ketika dalam keadaan sukun lebih banyak ketika daripada keadaan wasal. Maksudnya macam khalaqana, yang tu dalam keadaan wasal. Khalaqa, yang tu keadaan wakaf. Jadi ketika keadaan wasal tu dia sikit je, qalqalah dia sikit saja. Tapi ketika dalam keadaan waqaf, saya kita akan cerita macam mana praktikal tu. Dalam keadaan waqaf dia lebih kuat. Sebab apa? Dia terhenti dekat huruf tu. Khalaqa. Okey. Khassatan idza kana al-harful mawqufu alaihi mushaddadan mith al-haqq. Dan terlebih tertentu. Maksudnya dan lagilah. Khasnya ketika mana huruf tu dah lah duduk di hujung, lepas tu sukun, dan juga ada apa? Ada syaddah pada tu. Maka dia punya apa? Qalqalah lebih kuat. Al-haqq. Okey, tadi seperti mana yang saya sebut sebelum ni, maksudnya huruf-huruf ni dia ada 5 huruf ni ada sifat syiddah dan sifat apa? Jahar. Okey, semuanya tahan ni. Jadi asal dia macam ni. Ab. Dia semua macam tu, tertahan. Tapi bila masuk saja sifat qalqalah ni, dia jadi macam ni. Sebab tu bila kita baca sifat qalqalah, asalnya kalau kita baca pada contoh-contoh yang tersebut dalam buku ni, contoh kita kena baca macam ni. Khalaqna, asalnya macam tu. Khalaqna, tapi bila dimasukkan sifat qalqalah, maka dia lantun, dia bergerak. Khalaqana. Nampak tak? Okey, cuma saya nak bagi tambih sini tak ada tambih sini. Okey, tak apa, kita cerita sikit. Tambih ni maksudnya terdapat beberapa kesilapan bila membaca sifat qalqalah. Antaranya memutuskan qalqalah ketika kita membaca, kita menyebut huruf tu. Antaranya pada qalqalah yang berlaku pada pertengahan. Qalqalah yang berlaku pada pertengahan, ada ulama lain yang membahagikan dipanggil apa? Qalqalah sughra. Tapi dalam kitab ni tak disebut. Sebab apa? Sebab ni ijtihad para ulama. Dia penamaan ni tak ada masalah, yang penting cara baca. Maksudnya kalau kita nak kata qalqalah ni ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra, ada qalqalah akbar, tak ada masalah. Tu penamaan, tiada masalah. Yang penting cara baca, kita kena tahu
cara membaca. Okey. Macam contoh qalqalah surah yang kita kenal. Okey, iaitu berada di pertengahan. Kalau kita baca khalaqna, itu bukan qalqalah surah, iaitu qalqalah kubra. Maka di situ berlaku kesilapan dalam membaca qalqalah surah. Qalqalah surah macam mana? Mesti bersambung, tak boleh terputus. Khalaqna. Nampak dah? Khalaqna. Bila dimasukkan sifat qalqalah ni, maka apa? Sifat yang asal bagi huruf qaf tu, iaitu syiddah dan apa? Jahar tu, dia tak berapa kemas. Kalau ikut dia, kita kena baca khalaqna. Sebab sifat yang ada pada tu, iaitu sifat jahar dan sifat syiddah yang menghalang nafas dan suara. Nampak dah? Tapi bila masuk qalqalah, maka dia jadi melantun. Khalaqna, tapi melantun dia bila kita baca qalqalah surah ni tidak boleh terputus. Bila kita baca khalaqna, orang Melayu suka baca macam ni. Orang Melayu macam tuk kita orang lama baca khalaqna, salah lah, tak betul. Yang tu qalqalah kubra kalau macam tu. Nampak dah? Okey. Itu saja tambih. Sebab yang lain tu pun tak ada. Ada satu lagi tambih pada qalqalah kubra akbar, ataupun kadang-kadang orang panggil qalqalah akbar. Penamaan tak ada masalah. Okey. Iaitu seperti contoh dia bagi kat sini, al-haqq. Jadi macam mana kita nak tahan tu? Terkadang bila ada orang baca, dia tahan lama sangat. Al-haqq. Lama sangat. Dia sebenarnya ulama sebut, seperti disebut oleh Syekh Aiman Suhaib, dia sebut apa? Dia sebenarnya dia lebih kurang ya qalqalah kubra saja. Iaitu kalau kita pisahkan dua huruf tu, al-haqq, qaf yang pertama tu qaf yang sukun, qaf yang kedua qaf yang berbaris. Bila bergabung letak syaddah. Jadi asalnya apa dia? Asalnya dia qalqalah apa? Qalqalah kubra. Jadi baca dia kita tahan sekejap je. Al-haqq. Beza dia dengan qalqalah kubra apa dia? Qalqalah kubra tak ada syaddah. Kalau qalqalah kubra kita baca macam mana? Al-haqq. Nampak? Tapi bila ada syaddah sini, dia tahan. Al-haqq. Nampak? Dia bukan al-haqq. Nampak dah? Beza dah. Di situ tu tambih yang kedua bagi sifat qalqalah. Tambih yang pertama tadi yang saya sebut, qalqalah surah mesti dibaca dengan qalqalah surah, jangan dibaca dengan qalqalah kubra. Khalaqna. Beza tu. Beza tu. Kalau qalqalah kubra kan, qalqalah surah tu dibaca dengan qalqalah kubra, itu salah. Khalaqna, kita memutuskan, itu salah. Sebab qalqalah surah kita tak boleh putuskan, kita mesti bersambung dengan huruf yang selepas dia. Khalaqna. Wa hab lana, rabbana hab lana, bukan rabbana hab lana. Hab lana. Hab lana. Nampak dah? Okey. Jadi itu adalah tambih atau peringatan bagi kesilapan-kesilapan yang selalu berlaku ketika membaca sifat qalqalah. Okey. Qala fil Jazariyah, ini syawahid daripada matan Ibn Jazari yang disebut oleh Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan jelaslah qalqalah itu, sifat qalqalah itu ketika mana sukun. Wa in yakun fil waqfi kana abyana. Dan ketika mana dia sukun, ketika mana dia waqaf, maka ia lebih kuat. Maksudnya ni merujuk kepada qalqalah apa? Qalqalah kubra. Nampak? Kalau yang tadi dia kata apa? Sifat qalqalah ni jelas ketika mana sukun. Sebab dia sifat lazim, memang ada. Tapi ketika mana sukun, dia lebih jelas. Kita tahu, ni qad kan. Jadi kita nampak. Kita tahu, bila dia sukun maka lebih jelaslah sifatnya. Nampak nah? Okey. Lepas tu dia kata bila berhenti maka lebih kuat lagi
sifat qalqalah tersebut. Ni seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Jazari dalam matannya. Wal qalqalatu sifatun wa hiya tabi'atun lima qablaha 'ala ar-rajih. Dan sifat qalqalah itu adalah sifat yang mana ia mengikuti huruf sebelumnya. Mengikuti huruf sebelumnya 'ala ar-rajih. Okey. Ni 'ala ar-rajih ni tarjih pengarang. Tarjih pengarang. Sebenarnya rajih di sisi para ulama ialah apa? Fathah. Rajih di sisi para ulama ialah fathah. Sebab fathah adalah baris yang paling mudah sekali, paling suhulah, maksudnya sahlatun nutqi. Contoh qad. Kalau qadi, kalau ikut contoh, nak bagi contoh macam mana? Ni contoh macam dalam ni, kalau yang pendapat yang mengatakan ni kita masuk sikit khilaf, kita nak bagi senang. Okey, contoh yang kata, kalau kata huruf qalqalah itu berdasarkan kena ikut huruf yang sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dia punya kecenderungannya kepada fathah. Kalau dia kasrah, kecenderungan kepada kasrah. Okey, ni contoh ni. Kalau kata yang ikut pendapat tu, khalaqana tu contoh. Kalau ikut sebelum, okey, contoh qitmir. Qitmir. Yang tu kalau ikut yang sebelum. Okey, berbeza dengan ulama, majoriti ulama yang mengatakan bahawa semua fathah. Khalaqana qitmir. Yang mana mudah fathah kan? Nampak lah. Cumanya ni ijtihad ulama. Jadi benda ni ulama sebut tak menjejaskan. Orang panggil kaifiyatul ada'. Kaifiyatul ada' ni maksudnya cara menyebut. Okey. Kalau orang Mesir banyak baca macam tu. Dia ikut huruf sebelum. Mungkin bagi dia benda tu lebih mudah. Tapi bagi kebanyakan kita fathah. Tapi sebenarnya yang lebih tepat sekali ialah apa? Cara sebutan qalqalah ni adalah melalui musyafahah ataupun talaqi daripada guru. Guru bila sebut tu, maksudnya daripada guru sampai baginda sallallahu alaihi wasallam. Benda ni tauqifi sebenarnya. Tauqifi. Sebab Nabi belajar daripada apa? Daripada malaikat Jibril. Nampak bukan dia boleh test ijtihad tak, kan? Dia benda yang tauqifi, yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan benda ijtihad. Nampak Cumanya ulama kaji, dia cenderung ke baris apa? Ulama kaji yang kuat dia cenderung kepada baris fathah. Nampak Okey. Qala ba'dhum innaha takunu qaribatan minal fathi mutlaqah. Syekh sebut qala ba'dhum. Tapi sebenarnya yang ni kebanyakan. Sebenarnya yang ni kebanyakan. Minta maaf minta maaf, bersalahan sikit dengan kita. Sebab apa yang kita mengaji daripada para masyayikh, semuanya baca macam tu. Semuanya baca muyul kepada fathah. Nampak Okey. La tatba'u ma qablaha wa ma ba'daha. Sesungguhnya qalqalah itu mendekati dengan baris fathah secara mutlak. Ni qala ba'dhum. La tatba'u ma qablaha, tidak mengikuti apa yang sebelumnya dan apa yang selepasnya. Wa qalqalatun mailun ila al-fathi mutlaqa wa la tutbi'ha billadhi qabla tajmula. Qalqalah itu cenderung kepada baris fathah secara mutlak dan tidak mengikuti huruf sebelumnya. Ni tak ingat syawahid daripada siapa. Wallahu alam. Syekh tak sebutkan dari mana Syekh ambil matan ni. Cumanya matan sebelum ni wa bayyina muqallaqalan tu dia ambil daripada matan Ibn Jazari. Moga-moga penerangan yang disampaikan di dalam sifat qalqalah ni dapat menjelaskan kekusutan yang berlaku pada kita semua, termasuk saya sendiri. Moga-moga Allah SWT mudahkan urusan kita. Moga-moga Allah SWT
memberikan kemudahan kita, kefasihan kita dalam baca Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.